Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita tahu kehadiran Habib Omar ke Malaysia. Dan Habib Omar telah mengadakan beberapa siri ceramah seluruh Malaysia dan dihadiri oleh berbagai golongan. Dalam salah satu daripada sesi ceramah Habib Omar itu, ada soalan yang diajukan oleh wakil daripada LGBT. Kenapa saya nak ulas soalan dan jawapan Habib Omar ini? Kerana ketika isteri saya mendengar jawapan yang diberikan oleh Habib Omar ini, isteri saya bertanya, kenapa Habib Omar tidak menjawab direct saja terhadap kumpulan LGBT ini? Kenapa Habib Omar jawab macam tu? Jadi saya memberitahu kepada isteri saya, itulah cara jawapan yang penuh hikmah. Habib Omar tidak terus menghentam perkara haram yang dilakukan oleh mereka atau sebagainya. Tapi Habib Omar memberikan kisah-kisah teladan. Dan Habib Omar juga tidak menjawab seperti setengah golongan yang menghentam bid'ah, masuk neraka dan sebagainya. Itu jenis-jenis yang tidak berhikmah. Jadi jika siapa nak tahu bagaimana jawapan hikmah, inilah contohnya. Contoh daripada Habib Omar ini. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut ulasan ataupun analisa saya terhadap jawapan ini, sesiapa yang ingin mendengar jawapan penuh daripada Habib Omar ini boleh klik link yang saya letakkan di dalam description box. Saya pasti ramai yang telah mendengar jawapan daripada Habib Omar ni. Cuma saya akan memberi ulasan ataupun penerangan yang dari perspektif lain terhadap apa yang dijawab oleh Habib Omar ini. Jadi sebelum tu kita dengar dulu apakah soalan yang diajukan oleh wakil kumpulan LGBT ini dan kemudian kita akan ulas selepas itu. Kita dengar dulu. Okey, Assalamualaikum Habib. Okey, saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT. Di sini saya ingin tanya dengan Habib sendiri. Sebab apa kami sedar kami bukanlah golongan-golongan yang perfect ataupun golongan-golongan yang orang cakap yang sempurna. Kami adalah orang cakap, kami pun banyak buat dosa. Di sini kami ingin tanya dekat Habib. Okey, kami ingin bertanya kepada Habib. Kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Jadi saya nak tanya dengan Habib sendiri, apa pendapat Habib tentang golongan-golongan transwoman ataupun golongan-golongan LGBT di dunia ni lah. Sebab apa kami ni semua golongan-golongan LGBT ni sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah. Okey, kita dengar. Satunya wakil LGBT ni dia bertanya tentang mereka-mereka yang menghukum terus masuk ke neraka. Kemudian bertanya tentang pendapat Habib Omar tentang golongan-golongan LGBT ni. Jadi kenapa saya mengatakan Habib Omar menjawab dengan hikmah? Sebab Habib Omar memberikan kisah teladan dan di dalam kisah tersebut in between tu ada memberitahu jawapan sebenar terhadap perkara ni. Cuma kita perlu dapat pick up apakah maksudnya. Jadi Habib Omar bermula dengan menceritakan ataupun memberitahu tentang pembahagian dosa ni. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil boleh dihapuskan dengan banyak-banyak kebaikan dan dosa besar haruslah meminta keampunan dan bertaubat kepada Allah. Itu satu kita kena tahu, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Habib Omar menceritakan kisah teladan yang saya kata tadi tentang seorang perompak. Perompak yang mana melakukan rompakan berdosa lah kan. Banyaklah maksiat-maksiat dilakukan dalam rompakan tersebut. Jadi walaupun dia melakukan rompakan, tapi dia ni sentiasa melakukan ibadah. Dia ada berpuasa, dia solat dan lain-lain ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun melakukan dosa dengan merompak, tapi ibadah tu dia tak tinggal. Dalam kisah teladan ni lah. Kesan daripada banyaknya ibadah yang dia lakukan, maka dia pun mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan insaf serta bertaubat dan tidak lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Habib Omar menasihatkan untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib seperti solat, zakat,
puasa di bulan Ramadan, dan berbuat baik kepada ibu bapa, jiran, anak kecil, anak yatim dan sebagainya. Itu adalah antara cara-cara untuk kita menasihati orang-orang yang sedang melakukan kejahatan. Kemudian beliau menasihatkan untuk menjaga hubungan dengan Allah. Maka Allah akan ambil tangan kita untuk diberi hidayah. Jaga hubungan dengan Allah dulu, barulah Allah akan ambil tangan kita dan memberikan hidayah. Itu daripada kisah yang disampaikan oleh Habib Omar itu. Jadi orang yang menghukum orang lain dengan mengatakan bahawa seseorang pasti akan syurga atau ke neraka, mereka tidak ada hak langsung untuk menghukum orang lain, sebab yang menjadi ukuran sebenarnya adalah penghujung kehidupan seseorang itu. Ini apa yang dinasihatkan oleh Habib Omar. Beliau mengatakan kita tidak ada hak langsung untuk menghukum, sebab apa yang menjadi ukuran adalah penghujung kehidupan tu. Adakah penghujung kita baik ataupun penghujung kita sebaliknya. Allah akan menetapkan dengan kalimah yang baik kepada orang yang melakukan kebaikan di dunia. Maksud dia apabila orang melakukan kebaikan di dunia, maka dia juga akan mendapat kebaikan di akhirat. Dan Allah berhak melakukan apa saja. Ini nasihat, ini cara nasihat Habib Omar kan. Begitu hikmah, tak ada langsung menghentam dia ni. Menghentam siapa-siapa LGBT atau sebagainya. Kemudian disambung dengan kisah seorang ulama bernama Ma'ruf Al-Khalqi kan, yang tu panjang lagi lah ceritanya kan. Jika kita perhatikan di dalam kedua-dua kisah yang disampaikan oleh Habib Omar ini, Habib Omar menunjukkan bahawa perlunya kebaikan itu dilakukan di dunia. Kita perlu mendapat kebaikan di dunia terlebih dahulu. Maksudnya kebaikan ibadah dan juga perbuatan-perbuatan baik itu perlu berlaku di dunia terlebih dahulu sebelum kita mendapat kebaikan di akhirat. Itu benda yang tersembunyi di dalam apa yang diterangkan oleh Habib Omar. Dua kisah yang disampaikan itu menunjukkan bahawa perlunya kebaikan di atas dunia. Maksudnya pelakon-pelakon kita jika terus-menerus melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maksudnya tidak membuat kebaikan di dunia, tidak ada kebaikan di dunia. Kan? Jadi kita perlu melakukan kebaikan di dunia, perlu menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di dunia. Sehingga waktu terakhir hayat kita lah, waktu terakhir hayat tu kita telah meninggalkan kemungkaran tersebut, telah memohon keampunan Allah, telah bertaubat dan sebagainya sebelum kita meninggal. Satu lagi. Jadi sepanjang jawapan yang diberikan oleh Habib Omar ini, beliau tidak langsung mengatakan apakah pandangan ataupun bagaimana mereka-mereka ini. Apa yang terdapat di dalam nasihat ataupun jawapan Habib Omar ini, satu yang Habib Omar tidak direct cakap adalah jika dia ni, seseorang yang sedang melakukan kemungkaran dan maksiat ini, mati pada ketika itu. Itu baru tajam kalau dia terus tembak kan. Dia kata, tapi sekiranya anda mati pada ketika sedang melakukan maksiat atau tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah belum reda, memanglah tempatnya di dalam neraka. Sebabnya Allah telah janji perkara itu dan Allah tidak akan memungkiri janji. Jadi Allah telah berjanji bahawa sekiranya terus melakukan maksiat, kemungkaran dan belum lagi mendapat keredaan daripada Allah, tidak ada pengampunan, tidak sempat untuk bertaubat, maka tempatnya di neraka lah. Bukan kita menerakakan orang tu, kita memberitahu bahawa jika tidak sempat untuk bertaubat. Sebab tadinya kita dah dengar bahawa orang tersebut, perompak itu sempat bertaubat. Setelah melakukan segala ibadah-ibadah yang banyak itu, maka Allah memberi kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Jadi secara tak langsung mengatakan bahawa sekiranya seseorang yang tidak sempat bertaubat, terus dengan maksiat tersebut, terus dengan keadaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang tempat yang telah Allah tetapkan adalah neraka. Jadi itu sebagai peringatan mengatakan bahawa orang maksiat akan masuk neraka, itu adalah peringatan, bukan menghukum. Itu bukan kita menghukum bahawa dianya masuk neraka, bukan. Kita mengatakan bahawa terus-menerus buat perkara maksiat yang dilarang oleh Allah,
maka tempatnya di neraka. Walau bagaimanapun yang menjadi ukuran adalah penghujung kehidupan tu sempat tak bertaubat. Itu yang pentingnya. Kalau sempat bertaubat dan sempat mendapat keredaan Allah pada penghujung kehidupan, alhamdulillah kita akan diberi kenikmatan yang baik. Tapi satu perkara yang Habib Omar tidak sebut, yang saya kata hikmah, dia sangat berhikmah tu sebab dia tidak mengatakan bahawa jika kau mati sekarang tak sempat bertaubat, maka tempatnya seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu yang sebab tu dikatakan sangat berhikmah jawapan daripada Habib Omar. Jadi kita harap segala apa yang disampaikan oleh Habib Omar itu kita teliti sebab terdapat pelbagai perkara yang ingin disampaikan, yang mana Habib Omar telah sampaikan dengan penuh hikmah. Jadi perlukan daya pemikiran untuk mengecapi apa yang ingin disampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga kita sempat untuk bertaubat sebelum kita mati dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.